사랑해요. 아빠 사랑해요. 둘 다 사랑해요. 야, 나도 살려줘. 현재 자리에서 움직이지 마시고 안전망을 잡고 대기해 주시기 바랍니다. 진짜 침실은 양 돌리는 거지. Pasti ramai yang pernah mendengar kisah tragedi yang menimpa kapal MV Seaworld yang pernah menggemparkan seluruh dunia. Kejadian buruk yang meragut banyak nyawa itu telah merubah kehidupan seluruh ahli keluarga mangsa-mangsa tersebut. Pada 16 April 2014, seluruh dunia terutamanya Korea Selatan dikejutkan dengan satu kejadian yang menyayat hati. Kejadian ini juga dianggap sebagai tragedi maritim terburuk di Korea Selatan yang meragut nyawa lebih daripada 300 nyawa daripada 476 penumpang yang sebahagian besarnya adalah pelajar sekolah menengah dan termasuk beberapa kru kapal. Malangnya lagi, apabila mendapati bahawa hal ini berpunca daripada kelalaian pengemudi kapal itu sendiri. Kapal MV Seaworld ini dibuat di Jepun pada 1994, kemudian dibeli oleh perusahaan Chonghaejin Marine pada 2012. Pada ketika itu, kapal ini telah dipandu dan diketuai oleh Kapten Lee Jun-seok yang pada berusia 69 tahun. Beliau memiliki pengalaman 40 tahun berlayar dan sudah kerap melayari di perairan Incheon, Jeju sebelumnya. Kira-kira 8.30 pagi pada 16 April 2014, kapal MV Seaworld yang mempunyai berat sebanyak 6.825 tan telah memasuki terusan Manghole di perairan selatan Korea Selatan. Kapal itu sedang dipandu oleh juru kemudi ketiga, third mate, di mana beliau tidak mempunyai banyak pengalaman. Kapal itu dalam perjalanan dari Incheon menuju ke Pulau Jeju. Sebelum itu, MV Seaworld telah pernah berlayar di perairan yang sama. 10 minit kemudian, satu pusingan tajam dilakukan secara tiba-tiba dan telah menyebabkan feri itu kehilangan keseimbangan dan menjadi condong. 코드 블루 레드. 이거 보이시죠? 지금 60도예요. 각도가 얘 앉아 있는 거 보이시죠? 얘는 지금 정자세로 앉아 있는데 이게 60도. Kesemua anak kapal telah keluar dari kabin mereka apabila menyadari kapal itu sedang menyengit. Pada pukul 8.50 pagi, MV Seaworld telah mencondong sebanyak 30 darjah dan bekalan lampu sudah terpadam. Kapten yang berada di kabin persendirian semasa kejadian juga bergegas ke bilik kawalan bersama pembantu dan anak kapal yang lain. Pada ketika itu, ketua jurutera sudah mematikan enjin. Apabila enjin dimatikan, kapal MV Seaworld sudah tidak dapat menukar arah dan mula hanyut ke tepi. Situasi ketika itu dalam keadaan terumbang-ambing dan penumpang mula terlempar ke sana dan ke sini. Pada saat kapal itu mula tenggelam, kru kapal menyuruh semua penumpang untuk kekal duduk dan berada di dalam kabin melalui intercom. Pada pukul 9.30 pagi, sesetengah penumpang mula mengambil jaket keselamatan yang ada disediakan, tetapi tidak mencukupi dan mereka mula terjun sebelum kapal mula tenggelam sepenuhnya. Kapten dan beberapa kru kapal turut terjun untuk menyelamatkan diri mereka dan meninggalkan tanggungjawabnya bagi penumpang-penumpang lain di dalam kapal itu. Panggilan kecemasan pertama yang diterima ialah dari seorang pelajar menggunakan telefon bimbitnya dan menyatakan bahawa kapal yang dinaikinya sudah tenggelam. Dalam laporan itu juga, pemahanan untuk diselamatkan juga disebut dengan keterangan kapal sudah condong dan hampir tenggelam sepenuhnya. Tetapi, pihak berkuasa menyatakan mereka tidak menerima sebarang panggilan darurat yang dilakukan oleh kapten kapal. Apabila menerima laporan itu, tentera dan penyelam menggunakan helikopter dan kapal dikerahkan ke tempat kejadian. Pertolongan pertama yang sampai adalah daripada nelayan-nelayan yang berada di kawasan itu. Pada ketika itu, masih ramai yang duduk di dalam kabin masing-masing, termasuklah kru kapal yang berada di dek bawah. Kerana mereka menerima arahan dari kru kapal yang lain untuk kekal di dalam kabin masing-masing. Ketika pertolongan yang lain sampai,
Antara mangsa pertama yang diselamatkan adalah kapten kapal dan beberapa kru kapal yang lain. Sebanyak 304 penumpang dan anak kapal tewas dalam tragedi kapal. Kemudian, pada 18 April, pada pukul 11.50 pagi, kapal SeaWorld telah tenggelam dengan sepenuhnya dan masuk ke dalam air. Daripada seluruh operasi menyelamat, hanya 172 orang berhasil diselamatkan, lalu 299 dinyatakan meninggal dunia dan 5 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Setelah lebih daripada 1000 hari berada di bawah laut, kapal SeaWorld telah berhasil diangkat ke atas permukaan air. Setelah itu, kapal segera dibawa ke pelabuhan Mokpo untuk investigasi dan pencarian 5 orang yang masih dinyatakan hilang sehingga kini. Siasatan rasmi telah mendedahkan bahawa kesilapan dan kelalaian manusia merupakan peranan penting dalam tragedi kapal MV SeaWorld. Kesilapan ini bukan sahaja menyebabkan kapal ini tenggelam, malah menyebabkan jumlah mangsa yang terkorban juga tinggi. Pada mulanya, waran tangkap telah dikeluarkan oleh pengendali keselamatan muatan dan pemeriksa kapal. Selain itu, 15 orang anak kapal yang bertanggungjawab juga telah ditahan dan dituduh sebagai cuan. Mahkamah Daerah Gwangju telah menjatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun kepada kapten kapal. Hakim dinyatakan bahawa kapten kapal bukan satu-satunya orang yang bertanggungjawab atas kematian penumpang MV SeaWorld. Malah, Ketua Jurutera MV SeaWorld pula dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. 13 anak kapal yang lain dijatuhkan hukuman penjara sehingga 20 tahun atas tuduhan pengabaian dan melanggar undang-undang maritim. CEO syarikat kargo juga didapati bersalah kerana membawa muatan yang berlebihan dan dipenjarakan selama 10 tahun. 6 orang pekerja syarikat itu juga dijatuhkan hukuman penjara. Setelah membuat rayuan pada tahun 2015, hukuman kapten kapal dikurangkan kepada 25 tahun atau penjara seumur hidup, manakala 13 anak kapal yang lain dikurangkan kepada 12 tahun. Hukuman Ketua Jurutera juga dikurangkan kepada 10 tahun dan CEO syarikat kargo kepada 7 tahun sahaja. Diharapkan kejadian tragik seperti ini dapat dijadikan sebagai pedoman buat kita semua untuk lebih berhati-hati pada masa yang akan datang. Semoga kejadian ini tidak berulang lagi. Amin. Hingga di sini sahaja video kita. Jumpa lagi di cerita yang akan datang. Terima kasih.